bila dia buat satu-satu tindakan tu, dia macam dia tak heran orang cakap apa dia buat, apa dia nak cakap, apa yang dia nak pamerkan pada masyarakat. Dia macam dia tak heran apa orang nak kata, apa orang nak cakap. Sebab apa? Aku banyak duit. Aku nak buat apa pun kau bagi duit kat aku . Maaf ya, saya nak tegur sikit. Saya nak tegur rakan-rakan di luar sana, jutawan-jutawan, tak kira lah jutawan apa sekalipun. Bayangkanlah, satu hari nanti kalau ada budak-budak kita tanya dia nak jadi apa satu nanti, nak jadi jutawan yang boleh bergedik, yang boleh menari, melompat-lompat, dengan buat gaya tak senonoh, nak jadi jutawan macam tu lah generasi kita nak lahirkan. Kalau dalam hidup kita ni tak ada harta langsung pun tak boleh juga, susah. Ada orang kata, alah ustaz, duit bukan segala-galanya. Betul, tapi kita nak bagi tahu dia, tanpa duit segala-galanya macam tak ada erti. Banyak benda sekarang ni pakai duit. Masuk tandas pakai duit, 2 upang, 3 upang, RM1 kalau mandi, RM2 kalau ni pun ada kan pakai sabun. Parking pakai duit. Jadi janganlah cakap serupa tak berpijak di bumi nyata. Memang kita perlukan wang, kita perlukan duit. Lagi orang kata apa? Duit tak boleh beli kasih sayang ustaz. Betul, kita akui memang dengan duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi secara realitinya, tanpa duit kasih sayang pun boleh melayang tau. Memanglah isteri tu dia sayang suami dia. Dengan suami pendapatan pun tak ada, lama-lama sayang-sayang pun boleh jadi melayang. Boleh jadi melayang. Lagi apa lagi? Orang kata, alah ustaz, duit tak boleh bawa mati pun. Duit tak boleh bawa mati. Betul, kita sekali lagi akui, duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Rasa macam nak mati. Ya Allah, hutang sana, hutang sini, nak beli itu, ini tak ada duit itu. Dia rasa macam tertekan hidup ni. Maknanya duit ni memang perlu. Memang, ataupun harta tu memang menjadi keperluan dalam kehidupan kita. Cuma bila harta itu diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita secara jumlahnya banyak, maknanya seseorang tu dia dikurniakan rezeki itu secara banyak, maka dalam keadaan itu orang tersebut dia kena sangat-sangat cermat dan berhati-hati. Cermat dan berhati-hati apa? Kebanyakan orang yang bila dia dikurniakan dengan harta yang banyak ni, banyaknya lalai, banyak dia leka dan alpa dan tamak. Dan tuan-tuan perasan tak, orang lagi banyak harta lagi tamak. Dia pelik kan. Orang patut kalau dah dapat banyak harta, banyak income sana sini, pendapatan, tak payah lagi nak tamak, sibuk nak itu, sibuk nak ini. Tak. Dia lagi serba tak cukup. Lagi banyak dia dapat, lagi banyak yang dia teringin dan dia tamakkan. Kalau tuan-tuan perasan, macam kita dalam bulan Ramadan. Bila dalam bulan Ramadan, biasalah masing-masing semua tak makan daripada pagi. Pergi ke bazar Ramadan, rasa semua nak beli. Padahal, semua tu tak mampu kita makan. Tak mampu pun kita makan. Tapi dia keteringinan dia tu, kan bahasa, keteringinan tu dia memuncak sangat. Kuih ni nak, ayam goreng tu nak, ayam bakar ni nak, ayam panggang, ayam bakar dalam pasu pun nak, semua dia nak. Padahal badan tak mampu pun. Sama macam harta, cari, kumpul banyak-banyak, lalas sudahnya tak sempat menikmati semuanya. Itulah ada kata-kata bijak pandai kata apa? Hidup ini bukanlah pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita beri. Kegembiraan, kebahagiaan bagi seseorang apabila dia dapat berkongsi dan dapat memberi. Sebab itu bila kita berzakat, kita infak, kita wakaf, kita sedekah, kita akan ada rasa satu keseronokan yang tak boleh nak digambarkan. Lagi-lagi pula bila kita taja orang makan, sponsor orang buka puasa, yang makan tu pula di kalangan anak-anak yatim, orang-orang susah, asnaf. Bila dia makan penuh kesyukuran, bismillah, kita tengok ni hati ni, tu kata tak tahu nak gambar macam mana. Kebahagiaan, keseronokan yang tak tergambar. Kalau kita dapat nikmat, dibelanja, ditaja, seronok juga. Tapi kalau kita yang bagi ke orang, dia punya kegembiraan dia luar biasa. Apa try buat tengok. Kalau tak pernah try, memanglah rasa macam, yo ustaz, kita keluar duit takkan kita seronok kot. Dah try buat dulu. Try buat dulu. Kalau dah buat, lepas tu rasa tak best, takut kita ni ada sikit-sikit penyakit kedekut tu ada lagi, bakhil pun ada lagi, na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak pesankan
Kalaupun Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita nikmat pelbagai macam-macam sekalipun, banyak daripada jalan tak disangka-sangka, namun itu tak bererti kita boleh sesuka hati untuk nak membelanjakan, untuk nak menggunakan segala nikmat dan harta yang dikurniakan Allah itu sesuka hati. Tak boleh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ni'mal mal lirajulis salih, ni'mal mal lirajulis salih. Kata Nabi, sebagus-bagus harta itu adalah harta yang berada pada tangan orang soleh. Tangan orang soleh, orang baik. Kenapa? Apa sebab? Sebab orang soleh ni, bila harta tu berada pada tangan dia, maka dia akan membelanjakan, menghalakan, menghulurkan, menggunakan ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan ni kita nak sebutkan, jangan jadi seperti Qarun. Jangan jadi seperti apa? Jangan jadi seperti Qarun. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak ayat-ayat yang Allah Taala menyebut tentang Qarun dan perihal berkaitan dengan dia dan suasana kawasan dia yang sekitarnya ke, atau bahasa sekarang panggil apa, netizen. Netizen zaman dia punya tanggapan, punya persepsi terhadap Qarun sendiri bagaimana, dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang inilah dia yang namanya Qarun tu sendiri. Dia terlalu kaya, dia kaya sangat. Kekayaan dia, melimpah-limpah kekayaan dia. Tapi dengan kekayaan yang banyak tu, sedikit sebanyak telah mengakibatkan karakter diri dia tu pun juga berubah. Dia jadi satu orang yang dia macam Firaun. Firaun dia ada dia punya sombong tau. Dia ada Firaun punya versi sombong. Versi sombong cara Firaun. Yang Qarun ni dia ada versi sombong cara Qarun. Dia ada style dia. Dia ada style dia. Tu yang maaf ni saya kita nak sebutlah kan, mana-mana sahabat-sahabat di luar sana, rakan-rakan, banyak harta, banyak duit, kekayaan melimpah ruah, perniagaan maju, sampai satu tahap janganlah sampai kita lupa diri. Tolonglah, tak kira ni saya sebut ni umum, tak kira saya sendiri ke siapa pun lah kita yang kalau dikurniakan kekayaan yang macam tu, tak kira siapa pun, jutawan lah apa jutawan hartanah ke, jutawan saham ke, jutawan kosmetik sekalipun, tolong janganlah terlibat dengan benda-benda yang membunuh maruah diri, mencalar, merosakkan maruah diri dan agama. Seolah-olah macam orang kata kau ni jadi kaya yang merosakkan maruah diri dan agama. Tak mahu macam tu. Kita nak jadi orang kaya yang bermanfaat, suka tolong orang, dan dalam masa yang sama kita juga jaga maruah diri kita, jaga nama baik agama. Atau mungkin ada orang dia jutawan dan dia pun banyak bersedekah, banyak tolong orang, banyak bantu anak yatim, pusat-pusat tahfiz, ibu tunggal. Tapi dalam masa yang sama, dia ada juga buat benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Dia ada juga buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Dia buat juga benda-benda yang mengakibatkan menjadi fitnah pada agama, ataupun menjadi satu yang menconteng arang pada maruah diri sendiri dan agama. Benda ni saya rasa sangat tak patut. Sebab, maaf, dulu lagi Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita bahawa Qarun dah lama buat perangai macam tu. Qarun dah lama buat perangai macam tu. Dengan kekayaan yang dia ada, kesombongan dia. Dan bila dia buat satu-satu tindakan tu, dia macam dia tak heran orang cakap apa. Apa dia buat, apa dia nak cakap, apa yang dia nak pamerkan pada masyarakat. Dia macam dia tak heran apa orang nak kata, apa orang nak cakap. Sebab apa? Aku banyak duit. Aku nak buat apa pun, kau bagi duit kat aku . Maaf ya, saya nak tegur sikit. Saya nak tegur rakan-rakan di luar sana, jutawan-jutawan, tak kiralah jutawan apa sekalipun. Walaupun kebelakangan ni agak heboh jugalah pasal jutawan kosmetik ni. Janganlah mentang-mentang, yalah Allah Ta'ala bagi kita harta banyak tu syukur, okey. Syukurlah, patutnya berterima kasih pada Allah Ta'ala dah. Tapi dengan kekayaan yang banyak Allah Ta'ala bagi tu, tak bererti kita boleh buat sesuka hati tau. Macam ialah buat benda apa-apalah yang merosak maruah diri ke apa pun, memalukan diri dan keluarga dan agama pun.
Bila orang tegur, orang nasihat, boleh pula dia kata, tak, contohlah, kalau lah dia keluar ayat, dia kata, tak apalah, korang ada bagi aku duit ke? Kan? Tak kacau duit korang pun. Aku tak minta 1 sen pun daripada korang pun. Aku dah dapat kekayaan apa selama ni, aku tak ambil duit korang pun. Contohlah kalau dia cakap macam tu kan. Kita nak sebut bahawa orang beriman yang ada harta, sepatutnya bila dia ditegur, dia dinasihati, menerima dengan hati yang lapang dada, menerima teguran dengan hati yang kerendahan hati yang amat, berterima kasih, sedar diri. Kita tak mau jadi golongan yang diistidrajkan. Tahu istidraj? Iaitu azab berbungkus nikmat. Jangan sampai ada di kalangan kita, tak kiralah orang-orang kaya di luar sana atau para jutawan di luar sana, jangan sampai kena istidraj. Istidraj itu apa? Azab berbungkus nikmat. Saya ulang, azab berbungkus nikmat. Maknanya dia nampak macam dia dapat nikmat banyak, dapat itu, dapat ini, macam-macam lah. Tapi rupa-rupanya itu semua adalah azab untuk dia. Untuk nak benda yang satu hari nanti tak tahulah pun nak jadi kat dia tu kan. Azab, dan nama pun azab. Tu kita takut. Maka mari kita perhatikan apa yang menyebabkan jutawan, tak tahulah bilioner ke apa yang namanya Qarun ni, sejak dari dulu lagi, yang menyebabkan dia ni berani sangat. Ni tindakan dia tu. Apa Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami, yakni Allah, telah mengurniakannya dari pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya, tengok ni Qarun punya kekayaan, anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat. Maknanya nak pikul kunci, dia kan ada gudang, orang dulu mana ada bank, jadi dia simpan harta dia dalam gudang lah. Jadi nak buka gudang dia tu pakai kunci. So kunci tu dipikul oleh beberapa orang. Berat sungguh. Bayangkanlah, kunci gudang kena dipikul oleh beberapa orang, besar dan berat. Bayangkan dia punya gudang besar mana. Dahlah gudang besar mana, isi dalam gudang tu banyak mana. Ya Allah, kayanya. Dan dia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megahan dengan kekayaanmu. Sungguhnya Allah tak suka pada orang yang berlagak, yang bermegah-megahan. Itu ingat. Jadi dikurniakan kekayaan, harta semua, jangan berlagak. Pakai kereta mewah, kereta MPV mewah ke, kereta 4 wheel yang mewah-mewah semua, kereta sport car yang mewah. Jangan berlagak sangat dengan orang. Atas jalan raya tak mau bagi jalan ke orang. Kan pandang kereta-kereta yang sisi-sisi yang kecil-kecil, yang rendah-rendah ni, apa ni, pemalas punya orang. Mulut macam tu, perangai macam tu, tanggapan macam tu. Na'udzubillah lah. Itu perangai macam Qarun kalau macam tu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi bahawa ketika ada orang yang beranggapan bahawa maknanya dunia ini kita tak boleh nak ambil langsung, kena fokus akhirat saja. Dunia ni jangan, nanti kan jadi macam Qarun. Tak. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang berikutnya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama
ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan jangan engkau melupakan bahagianmu di dunia. Jangan kau lupa bahagianmu di dunia. Meniaga ada untung, ambil. Kerja ada bonus, ambil. Pendapatan, income, ambil. Pasal kita ada keperluan. Ni anak isteri nak dibagi makan. Kan nak dibagi, takkan gigit biji tasbih, gigit sejadah. Kena makan, kena ada income, pendapatan. Jangan tolak 100% harta tu, dah. Perlu, memang perlu. Cuma dia jangan melampau je. Jangan keterlaluan sangat melampau itu. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tak suka orang-orang yang berbuat kerosakan. Tu. Lagi apa lagi kita belajar? Yang seterusnya, ketika Qarun ditanya akan rahsia kejayaan, kekayaan, kehebatan, kemewahan, kepopularan dia, dia punya famous dia tu, apa rahsia dia? Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang Allah Ta'ala murka ni. Dia kata apa? Kekayaan aku, segala yang aku peroleh ini semua disebabkan ni. Aku pandai, cerdik punya orang. Aku pandai, aku cerdik. Tu dapat macam-macam ni. Seolah-olah kalau dia bercakap dengan orang hari ni, itulah korang malas kerja, malas nak mikir. Ni. Buat, kita ada marketing strategi kita. Kita mesti ada, kita set up team, dropship, agent semua. Itu yang berjaya. Sikit pun tak sebut Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak ada. Dia tak ingat Allah Ta'ala punya. Dia punya lain macam perangai tu. Itu yang Allah Ta'ala marah sangat tu. Dan sampailah ada golongan yang bila melihat kekayaan yang ada pada Qarun itu, sampaikan dia orang kata macam bestnya kalau jadi Qarun. Sampai tahap macam tu lah. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-79 surah Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Kemudian Qarun dia keluar kepada kaumnya dengan memakai menayang, melarang, tunjuk ke orang, show off semua perhiasan-perhiasannya. Dia tayang, dia tunjuk ke orang. Tak tahulah kalau agak Qarun hidup zaman sekarang, buat live kot, tunjuk semua kekayaan dia, tayang, tunjuk habis semua, rak kasut berapa banyak, meja pinggan ada berapa dia punya kereta sport car dia berapa banyak, kereta buat pergi beli ikan, buat beli durian berapa banyak, tunjuk habis semua, tunjuk segala, tunjuk. Yang akhirnya dengan dia tunjuk segala kekayaan kemewahan yang dia ada, Allah Ta'ala rakamkan ada manusia pada zaman tersebut. Tu saya kata macam zaman sekarang ni macam netizen bila tengok kekayaan Qarun, agaknya pakaian dia berjenama, branded semua, tengok ni belit-lap dia punya pakaian dia, sampai dia orang kata beruntungnya jadi Qarun. Dia orang kata apa? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kita dapat serupa yang Qarun dapat, kekayaan, kemasyhuran, segala yang nak semua ada, mewah, hidup senang lenang, kan best jadi Qarun. Sampai tahap tu lah tu, sampai dia orang kata innahu ladzu hazzin azim. Dan dia orang kata Qarun memang orang yang bernasib baik Qarun memang orang yang bernasib baik jam. Dalam masyarakat kita pada hari ni, itu yang kita risau tu. Kita boleh tak kita pamerkan kekayaan kita ni adalah kekayaan yang bersifat memberi manfaat pada orang dan membantu ramai orang, dan lipat ganda lagi kita dapatkan, itu lagi bagus dan banyak tokoh-tokoh korporat Islam di Malaysia juga khususnya yang memang hebat-hebat. Dia orang ni memang tawaduk. Saya sendiri pernah sepentas yang ada yang jutawan alatan sukan, kemudian jutawan hartanah, jutawan produk-produk. Ya Allah, sembang dengan dia orang ni memang bahasa tawaduk sungguhlah.
Sebab tu saya memang suka sungguh nak ketengahkan. Ini contoh macam ni. Bukannya dengan kekayaan kau buat perangai pelik-pelik, buat menghasilkan video pelik-pelik. Ni apa cerita ni? Buat video pelik-pelik ni apa? Apa yang nak ditunjukkan dengan kekayaanmu itu? Apa contoh? Kan? Bayangkanlah satu hari nanti kalau ada budak-budak kita tanya dia nak jadi apa satu nanti, nak jadi jutawan yang boleh bergedik, yang boleh menari, melompat-lompat dengan buat gaya tak senonoh, nak jadi jutawan macam tu lah generasi kita nak lahirkan. Sebab itu kita tegur dan nasihat diri saya pun sama, dan kita semua sekali kan sama-sama ingat.